Shalom Jemaat GKY Puri Indah yang Tuhan sangat cintai. 这里弟兄姐妹、布利堂会的会友们平安。 Saya sangat bersuka cita hari ini boleh kembali melihat saudara sekalian di dalam berkat Tuhan. 我很荣幸今天还可以跟大家一起分享神的话语。 Dan di dalam kesempatan tukar mimbar ini, Musa membawa salam hangat dari Jemaat GKY Cimone untuk saudara sekalian. 在交换台上讲台，我也代表GKY Cimone的会友问你们安。 Saudara sekalian, kita akan merenungkan satu tema khotbah hari ini mengenai disiplin rohani, doa dan puasa. 今天我们要学习的主题就是属灵的操练、祷告与进食。 Mari kita berdoa. 我们先祷告。 Bapa, kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu. 主，我们再次来到你的面前， Kami mohon anugerah Tuhan dan Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu. 求你恩待我们，圣灵帮助我们。 Dan urapi kedua hamba-Mu yang memberitakan dan menerjemahkan. 求你高莫你无论讲你的话语的，还是翻译你的， Bapa, kiranya kami mengerti akan isi hati-Mu di dalam firman-Mu. 让我们从你的话语，我们知道你的心意。 Dan kami juga boleh menghidupinya. 那我们也把你的话语活出来。 Kiranya Tuhan menolong kami semua. 求你帮助我们每一位， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告。 Amin. 阿门。 Coba sekalian saya mengajak kita bangkit berdiri, kita akan baca baik dalam Indonesia maupun Mandarin. 会众请起立，我们要读一段的圣经。 Yang Indonesia Musa mengajak kita membaca silih berganti. Saya akan bacakan ayat 16, saudara 17, dan nanti 18 kita akan baca sama-sama. Matius 6 ayat yang ke-16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sama-sama, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 我们中文等我们大家开声一起读。你们进食的时候，不可像那假冒伪善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你进食的时候，要梳头洗脸，不叫人看出你进食来，只叫你暗中的父看见。你父在暗中察看，必然报答你。 Silakan duduk cuma sekalian. 会众请坐。 Diberkatilah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan menghidupinya. 那读神的话语、遵行他话语的人有福了。 So sekalian, doa puasa bukan sesuatu hal yang mudah. 进食祷告不是很容易做到的， Tapi sehari ini sangat diberkati ketika diberikan tema ini. 可是我们每个人都蒙福，因为今天有这样的主题。 Ketika saya sendiri menyiapkan bagian ini, 当我预备这讲章的时候， saya juga berdoa Tuhan kalau boleh juga melatih mempraktekannya kembali ketika di masa-masa persiapan ini. 我也求神帮助我再一次操练，我可以进食祷告。 So sekalian, ayat ini sangat indah. 这经节刚才我们读的是很美好。 Ayat 16, so sekalian, ada sebuah kata di dalam terjemahan Alkitab Indonesia dikatakan apabila kamu berpuasa. 中文说你们进食的时候， Nah, so sekalian, Zhongwen itu lebih bagus ya. Zhongwen bilang sihou itu waktu. Terjemahan Inggris juga sama. Terjemahan Inggris menerjemahkan when you fast, ketika kamu berpuasa. Terjemahan American Standard Bible, whenever you fast, kapanpun kamu berpuasa. Zhongwen, ni men jingse de sihou. Nah, so sekalian, artinya apa? 意思是什么呢？ So sekalian, Tuhan itu sangat percaya bahwa umatnya yang betul-betul mencintai Dia akan berdoa dan berpuasa. 因为上帝知道他每一个信他、相信他的人都有进食祷告。 So sekalian, ketika Alkitab sebenarnya kata aslinya adalah ketika ya. Ketika Tuhan memakai kata ini berarti puasa itu bukan sebuah opsi, sebuah pilihan boleh iya atau boleh tidak. 就是说，你进食的时候，就是进食不是一个选择，
Tuhan begitu yakin bahwa umatnya pasti akan berpuasa. 像上帝很肯定，每个相信他的人都有禁食祷告。 Di zaman perjanjian lama orang Israel melakukan hal itu. 在旧约圣经里，以色列人也有遵行这个命令。 Dan jikalau engkau umat Tuhan, engkau akan melakukannya. 若你是神的选民，你已经行了。 Tapi mungkin value ini sudah mulai luntur di zaman dunia modern hari ini. 可是，在现今时代，可能这个习惯、这个风俗已经没有行了。 Di zaman gereja-gereja hari ini ada gereja yang mungkin masih cukup memegang komitmen ini dan mempraktekannya. 可能有一些教会还在遵行，还有行这个禁食祷告。 Teman-teman kita yang Katolik melakukan hal itu. 我们的朋友在那个天主教也有遵行。 Tetapi mungkin kita yang di kalangan gereja Injili, gereja Tionghoa, mungkin tidak begitu excited dan intens melakukan hal itu. 可能我们福音派的华人教会没有这样热心起禁食祷告。 Karena orang Chinese itu budayanya adalah kita kalau ketemu orang pasti makan. 因为我们中国人的风俗习惯，一见到人就是我们所讨论的就是吃。 Kalau ketemu kita nanyanya apa? 我们一见人的时候，我们问什么？ Cepat ya, Pak? Sudah makan belum? Orang yang mau berpuasa ditanya gitu, masa bilang belum gitu ya? Dan ayo yuk kita makan, buat puasanya batal nggak jadi. 可能就因为这个问题，那禁食的就不再进行禁食祷 Tapi 告。 biarlah hari ini firman Tuhan boleh ingatkan kita. 让今天神的话语再次提醒我们。 So sekalian, saya akan menjelaskan beberapa hal yang keliru tentang doa puasa. 这里我要解释关于错误的理解。 So sekalian, puasa itu bukan berarti kita memanipulasi Tuhan dengan cara yang magis untuk supaya Tuhan mematuhi kehendak kita. 就是说，禁食祷告不是一个神奇的方法，就是好像我们也是利用上帝来满足我们的愿望。 Itu namanya demo mogok makan maksa Tuhan nurut sama kita. 就是我们抗议，我们逼上帝要成全我们所要的。 Itu sama dengan anak yang tidak dewasa ya, yang bandel dan kurang ajar sama orang tuanya. 就是像一个不成熟的孩子来违背他父母。 Berdoa puasa juga bukan berarti kita melakukan kewajiban agama yang tampak hanya secara luar, tapi dengan sangat kaku dan itu menjadi beban siksaan bagi kita. 禁食也不是蛮有重担外在的常规宗教的仪式， Sehingga kita melakukannya bukan dengan sukacita dan mencintai Tuhan. 所以我们行了不是以充满喜乐的心。 Berpuasa juga bukan sebagai sebuah prestise yang membuat kita bangga, sombong, dan merasa kita lebih suci, lebih saleh dari orang lain. 禁食也不是说我们自夸我们的属灵生活比他人更好。 So sekalian, ini adalah sikap-sikap yang salah dalam berpuasa. 弟兄姐妹们，这是我们在禁食祷告有错误的理解。 Di dalam dinamika iman Kristen, berpuasa adalah sebuah kedekatan dengan Tuhan. 其实，在我们的信心、我们的教导，我们禁食祷告是我们一种方法来亲近神。 Bahkan Tuhan mengajar kita melakukannya dengan tersembunyi, cukup Tuhan yang tahu. 那圣经告诉我们，我们在暗中行，那个在暗中的上帝会察看我们的行为。 Dan beberapa prinsip yang sangat penting adalah ketika kita berpuasa, kita perlu belajar untuk merendahkan diri kita dan bertobat di hadapan Tuhan. 第一个原则就是我们当要禁食祷告的时候，我们以谦卑的心、以痛悔的心来禁食。 So sekalian, di dalam hari raya pendamaian ketika orang Israel mempersembahkan korban untuk menebus dosa mereka. 在旧约圣经里，当以色列人在赎罪日要献祭的时候， So sekalian, Tuhan berkata kepada Musa dan orang Israel, ayat ini, inilah yang harus menjadi ketetapan untukmu selama-lamanya, yaitu pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dan berpuasa. 就是在利未记第16章第29节，每逢7月初1、初10日，你们要刻苦己心，无论是本地人。 Ya,
So sekalian, berdoa itu adalah ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. 祷告是说我们以谦卑的心来亲近主， Kita bukan melakukannya dengan merasa kita hebat, kita lebih rohani, kita lebih suci. 不是以为我们自己了不起，而我们比别人好。 Dan di dalam kita bertobat, kita merefleksikan akan diri kita dan mengaku dosa-dosa kita. 当我们以痛悔的心，意思说我们来到神的面前来认罪。 Satu hal yang sangat menarik di hari Yom Kippur ini yang Tuhan perintahkan bagi orang Israel adalah berpuasa dan berdiam diri. 在这个赎罪日，上帝要以色列民来禁食祷告， Yang satu-satu hal yang mereka lakukan adalah tidak melakukan apa-apa. 他们不可做什么工作， Sekalian mereka hanya menunggu imam membawa darah domba yang telah disembelih ke tempat maha kudus di kemah suci. 那他们要等待那个祭司把这个赎罪祭这个羊羔的血来到至圣所的地方。 Ketika imam mempersembahkan darah itu di hadapan tabut perjanjian Tuhan. 当这个约柜来献祭的时候， Itu adalah sebuah simbol ya dari karya keselamatan Tuhan Yesus yang adalah anak domba Allah yang mati menebus dosa kita. 这是意表神以膏血来赦免他们的罪， Dan Tuhan mengatakan maka dosamu diampuni. 就是说你的罪已经赦免了。 So sekalian, dan ketika imam telah melakukan itu, dia keluar dan dia mengangkat tangan menaikkan doa berkat seperti yang di Bilangan pasal 6. 这个仪式完的时候，大祭司就出来提他的手来赐福于他们，你们的罪已经赦免了。 Ya, 耶和华保护你，愿耶和华赐福给你，保护你。Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. So sekalian, dan ini satu hal yang sangat penting. 实在是很重要的一件事。 Ketika kita berdoa, kita bawa hati yang bertobat di hadapan 我 Tuhan. 们以痛悔的心，以悔改的心来向神的祈求。 Yang kedua adalah Tuhan ingin ketika kita berpuasa, kita mengasihi dan bersekutu intim dengan Dia. 第二是我们要爱神，我们与神有亲密的关系。 So sekalian, Yesus mengatakan bahwa ketika engkau berpuasa, biarlah Bapamu melihat yang tersembunyi bagimu, yang engkau lakukan. 就是说，当你进食的时候，你父在暗中察看， Sesuatu yang khusus kita berikan ya, tidak untuk dilihat orang lain. 是我们这样行，不是要给别人看到， Dan ini sesuatu yang sangat penting. 这是很重要的一件事。 Ini ada satu pasangan yang suami istri yang sangat romantis. 这是我们看这一对很浪漫的夫妻。 Hari ini di kebaktian yang ketiga Mandarin, saya melihat pasangan dan jemaat yang hadir jauh lebih senior. 这里我看在第三堂会，我们看比较年长的会友们， Tapi semua masih romantis, suami istri kalau datang sama-sama masih duduk begitu dekat. 可是这夫妻的还坐在一起。 Ya, puji Tuhan karena di GKI Puri ada pelayanan merit enrichment. 这里我们也是有婚姻这个 marriage enrichment 的班。 Dan saya doakan saudara sekalian, mesranya romantisnya bukan cuma di gereja tapi setiap waktu baik di rumah maupun di luar. 我盼望你们时时刻刻的夫妻的关系都有很好。 Dan suami ini ketika dia ulang tahun tiba-tiba istrinya memberi sebuah kado yang memang dia sudah lama tunggu-tunggu mau beli barang itu, dia dihadiahin sama istrinya, dia senang banget. 在这里做丈夫的，突然间他的太太给他一份礼物，这是他很想望的一份礼物， Dan 他 dia- 就很高兴。 Dan dia berkata, saya senang sekali untuk hadiah ini, terima kasih ya So- untuk perhatianmu. 谢谢你给我这份礼物。 Ya, dan saudara tahu kira-kira istrinya akan jawab seperti apa? 那做妻子的怎么样回答呢？ Kalau orang Chinese punya bahasa yang sangat sopan dan sangat etis. 我们中国人有一份这样的讲法， Ya, 不用谢, nggak perlu terima kasih. 不屑。 Ya, ingkai te liao. Ya sudah sepantasnya. Kalau istrinya jawab begini ya, tidak perlu berterima kasih, saya hanya melakukan kewajiban ini. 就当太太的说不用谢，这是应该的。 Kira-kira romantis nggak? 这还有表现他们的浪漫吗？ Ya, ini mungkin istrinya belajar bahasa Mandarin dan belajar filosofi Konfusius yang sangat sopan. 可能他太太也懂得我们中国人的风俗。
Tetapi kalau coba dia jawab begini ya, bahasa Inggris punya sebuah jawaban yang it's my pleasure. Itu adalah kesenanganku ya. Dia kalau mengatakan hatiku pun sangat bahagia melihat engkau senang. 这是我的心意，我也高兴，就看到你高兴。 Saya mau tanya bapak-bapak lebih senang jawaban pertama atau yang kedua? 弟兄们比较喜欢第一个答案还是第二个？ Yang bilang senang yang pertama boleh angkat tangan? Oh nggak ada. Yang kedua yes. Oke banyak ya. Ibu-ibu pun senang yang kedua. So sekalian begitu juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. 我们与神的关系也是如此。 Ketika engkau melayani Tuhan, 当你服侍主的时候， Tuhan ingin melihat kasih-Mu kepada Dia di dalam hatimu. 上帝要看你用真心的爱他。 Soalnya kita melayani Tuhan bukan sekedar karena kewajiban. 我们服侍主不是单单是我们义务而已， Saudara komitmen bukan karena gue kan udah kepilih jadi majelis kalau nggak pelayanan nggak enak. 不是只是你的为生，因为你成为执事了，那你应该服侍主。 Kalau cuma sebatas itu artinya saudara hanya sungkan sama manusia, tapi saudara tidak memandang Tuhan. 若你是只为了那个理由而服侍主，那你就看人而不是看神。 Atau mungkin saudara begitu peduli kepada kehormatan dirimu, gua sungkan, nggak enak, malu kan? Itu berarti kita fokus kepada diri kita. 若你说这是我有自尊心，我不好意思，那是你是对你自己好，不是尊重上帝。 Saudara sekalian, seorang sastrawan Inggris C.S. Lewis dan juga seorang teolog mengatakan di dalam kita menjalankan tugas dan kewajiban, 这个一个神学家说，那我们做我们的责任和义务， itu seperti kita memakai tongkat penyangga ketika kaki kita terluka. 就好像当我们的脚受伤的时候，我们需要用一个拐杖。 Tetapi ketika kaki kita sudah sehat dan sembuh, 当我们的脚已经复原了， kita tidak pakai tongkat lagi, kita akan berjalan kembali dengan kaki 那 kita. 我们不需要那根拐杖了，我们可以正常的行走。 Sama seperti hasrat dan kasih kita bisa naik turun karena kita adalah manusia yang lemah dan terbatas ini. 就好像我们的情谊，我们是有限的人， Kita perlu bantuan, kewajiban, komitmen, dan mungkin kita perlu orang-orang lain yang menolong mengingatkan kita supaya kita boleh tetap komitmen di dalam hidup kita. 就是我们需要这个任务，我们的责任，还有其他的弟兄姐妹来提醒我们，我们有必须这样做来服侍主。 Tetapi ketika passion kita, iman kita bertumbuh kembali, Tuhan ingin kita melayani Dia dengan hati yang mengasihi Dia. 可是，当我们在心里有存真心，有我们的心意，要真正的服侍主，那我们就是有一致性的来服侍他。 Jemaat sekalian, Tuhan mengundang kita untuk mengasihi Dia bukan sekedar menjalankan kewajiban. 神要我们服侍他，不是只为做，因为我们有这个任务。 Tapi Tuhan ingin kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan 是 kita. 上帝要我们尽心、尽力、尽意来爱神。 So sekalian, yang ketiga, kita mau belajar bahwa di dalam doa puasa kita juga belajar menyangkal diri dan fokus kepada Tuhan. 第三，我们也否定自己，要专心仰望我们的神。 So sekalian, puasa adalah tindakan kita menyangkal diri 就是我们否定我们自己， dari keinginan normal kita 就我们正常的一切的心愿， supaya kita secara penuh bisa konsentrasi datang kepada Tuhan di dalam doa. 使我们能专心来到神的面前祷告，恳求他。 Saya mau buat sedikit kuesioner. 这里我要给一个问题， Saya take it for granted menganggap semua orang Kristen di GKY minimal 1 tahun puasa 1 kali di hari Jumat Agung. 我就理所当然的认为，我们成为基督徒至少1年1次有禁食祷告。 Betul nggak? Waktu Yonatan, waktu Nawi, Jumat Agung kita masih puasa kan? 在我们受难节的时候，一般上我们有禁食祷告。 Oke. So sekalian, paling nggak, tetapi saya mau tanya gini, saya anggap pasti Jumat Agung puasa, jadi saya akan tambah satu, siapa yang tahun ini sempat sudah puasa paling sedikit 2 kali? 这里我要问弟兄姐妹们，你这1年已经禁食祷告2次的有吗？ Saya nggak minta saudara angkat tangannya gini, gini dilihat orang nggak, tapi mungkin gini aja deh. 不需要举起你的手。 Ya, siapa yang Bisa. tahun ini sudah paling sedikit
berdoa. Sempat doa, bukan untuk hebat sok-sokan atau saling menghakimi, tetapi kita saling terbuka dan saya ingin punya sedikit gambaran, boleh dibantu. Siapa yang doa puasa setahun ini sudah 2 kali? 我希望在我们座的弟兄姐妹，谁有已经至少有1年2次的进行禁食祷告，让我们每次在神的面前展开自己。 Puji Tuhan. Tapi ternyata tidak banyak ya. 事实上没有很多。 So sekalian, itu berarti mungkin culture ini mulai luntur di dalam budaya kita gereja Injili. 可能我们福音派的教会没有很常来注重这个禁食祷告。 Kita adalah gereja yang mungkin penuh dengan banyak acara di dalam kegiatan-kegiatan kita. 可能我们有另外其他的活动。 Kita adalah gereja yang sangat baik ketika rapat dengan sangat rapi dan elegan. 当我们注重很多的会议， Dan kita juga mungkin adalah gereja yang sangat kuat di dalam khotbah di mimbar. 有些教会也在很注重讲台。 Tapi mungkin di area ini menjadi satu area yang kita perlu diingatkan kembali. 那今天我们每个人再一次被提醒， So sekalian, ini bukan sebuah pilihan atau sebuah opsi boleh atau iya atau tidak. 禁食祷告不是我们可以选择的。 Saya percaya ketika umat Tuhan melakukan hal ini, 我相信当神的信徒们执行的时候， kita bisa lebih bertumbuh dan dekat dengan Tuhan. 我们可以更亲近神。 So sekalian, melatih diri berdoa puasa itu sometimes tidak mudah, so sekalian. 当然，我们要操练自己禁食祷告，那是不容易的。 Apalagi buat bapak-bapak pencinta kopi yang setiap jam 4 sore minum segelas kopi yang harum dan enak. 可能对一些弟兄们，他们4点下午就要喝一杯咖啡的。 Ketika saya berlatih doa puasa kembali, sampai jam 4 sore saya ingat biasa jam begini gue minum kopi Arabica Aceh Gayo yang hangat dan harum. Aduh, itu sebuah godaan yang tidak mudah sekalian. 当我进食的时候，我想到4点了，我应该喝咖啡的时间，喝咖啡的香味，我已经记得了。 Apalagi makan dengan cookies coklat yang waduh maknyus begitu ya. 可能也再加上一块饼干。 Dan saya berdoa, Tuhan boleh nggak kalau saya puasanya sampai jam 4 aja karena saya sudah pengen minum kopi Tuhan. 有可能我们会跟上帝说到4点而已吧，因为我4点我呢是喝咖啡的时间。 Tuhan ingatkan di hati, aduh lu cuma sama kopi aja udah nggak tahan. Bagaimana engkau menghadapi pencobaan yang lebih berat lagi? 上帝就会这样说：你不能够忍住不喝咖啡，那这个世界的引诱，你又怎么样来抵抗呢？ Saya malu sama Tuhan. 这时候我对上帝感到很羞耻。 So sekalian, latihan ini melatih sebenarnya mental kita untuk kita bisa bertahan di dalam keterbatasan. 禁食祷告操练我们在我们的人的有限当中， Seorang yang dilatih di area ini, 让我们操练自己。 maka kita akan terlatih juga untuk membatasi diri di dalam area yang lain. 那我们可以操练自己来禁食祷告，我们在另一方面也更可能来操练自己。 So sekalian, di dalam doa puasa kita menyadari ya ketika kita lapar, kekuatan kita mungkin sedikit lebih lemah. 当禁食祷告的时候，感到很饥饿的时候，可能我们身体有越来越软弱。 Kita tahu kita terbatas, kita punya kekosongan manusiawi yang selalu di mana kita diingatkan bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup memuaskan dan menguatkan kita. 我们人心灵的虚空，也只有我们知道，相信只有上帝能够填满。 Ketika saya merasa lapar dan agak lemah, 当我感到很饥饿身体软弱的时 saya 候， bisa merasakan bahwa Tuhan hanya di dalam Engkaulah itu aku mendapat kekuatan. 我们就知道，只有在上帝里，在神里面，我们可以得到力量， Dan itu menjadi sebuah perenungan bagi kita. 成为我们每个人应该思考的。 So sekalian, Alkitab selalu memberi kita banyak peringatan tentang berdoa puasa yang salah. 在圣经里在提醒我们、警告我们，怎么样是错误理解的禁食祷告。 Yesaya 58 ayat 3-7 juga menjadi sebuah peringatan yang sangat berharga bagi umat Tuhan. 以赛亚书第58章第3到第7节也是这样的提醒我们。 Saya mengajak mari kita membaca silih berganti. Saya akan bacakan ayat 3, surah 4 demikian sampai ayat
7. Saya akan bacakan dulu Yesaya 58 ayat 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ayat 5, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau mendudukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Sama-sama 2, 3. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. 弟兄姐妹，我们大家开声一起读第3节到第7节。他们说：“我们禁食，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理会呢？看哪，你们禁食的日子，忍求利益，类比人为你们做苦工。你们禁食却互相争竞，以凶恶的拳头打人。你们今日禁食，不得使你们的声音听闻于上。这样禁食，岂是我所拣选使人刻苦己心的日子吗？岂是叫人垂头像苇子，用麻布和炉火铺在他以上吗？你这可称为禁食，对耶和华所悦纳的日子吗？我所拣选的禁食，不是要松开凶恶的绳，解下恶上的锁，使被欺压的得自由，治断一切的恶吗？不是要把你的饼分给饥饿的人，将漂流的穷人接到你家中，见赤身的给他衣服肢体，顾惜自己的骨肉而不远长吗？ Saudara sekalian, berpuasa yang sejati adalah ketika kita berhadapan dengan Tuhan dan kita mempersembahkan waktu kita, hidup kita untuk Tuhan. 我们禁食祷告是说，我们来到神的面前，朝见神，我们把我们全身交托给神。 Ya, saudara sekalian, puasa mengingatkan kita bahwa kita ini masih peduli dengan jiwa kita, gereja kita, dunia di mana kita berada dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. 禁食祷告就是提醒我们，我们要注重我们的心灵、我们的教会，这个世界也是神的旨意。 Ketika kita berpuasa, kita lebih mencintai Tuhan dan sesama kita. 我们禁食祷告，我们更爱上帝，更爱其他的人。 Yang keempat, saudara sekalian, kita akan melihat tentang doa puasa dan peperangan rohani. 我们看第4，就是我们来怎么样面临属灵的征战。 Lewat doa puasa kita memperlengkapi diri kita menghadapi peperangan rohani. 我们操练我们自己禁食祷告，我们是装备我们自己来面对属灵的战争。 Efesus pasal 6 mengatakan sebab kita berperang bukan melawan tubuh dan darah yang kelihatan. 以弗所书那边就说，我们不是来面对那个看得见的战争， Tetapi kita melawan roh-roh jahat di udara dan pemerintah-pemerintah di udara yang tidak kelihatan. 因为我们所面对的是那看不见的黑市。 Saudara sekalian, dan hal fenomena itu ada, saudara sekalian. 这的真相是有的，有出现的。 Apalagi kita yang tinggal di Asia, di Indonesia, hal itu begitu kental, saudara sekalian. 特别是我们住在印尼、亚洲的，我们是很深藏的，很会出现的。 Serangan kuasa kegelapan itu cukup banyak di sekitar kita. 在我们的四周围会出现， Baik itu yang bisa menggoda kita jatuh dalam dosa, 可能会引诱我们，使我们陷入罪恶， atau yang bisa mengganggu dan
nyusahin kita sedikit-sedidikit gitu. 可能会使我们面对一些的麻烦。 Iblis itu punya banyak level. 这魔鬼是有很多的很狡猾的， Kalau yang muncul cuma nongol ciluk, bah begitu itu level paling rendah. 可能最低的他们是怎么弄我们小小的麻 Saudara 烦。 siapa sini yang pernah diciluk bain sama setan? Ada? Ciluk, bah begitu ya. Nah, biasa saudara mungkin suka nakut-nakutin anak kecil dengan cara itu. 可能有一些那个魔鬼只给我们小小的麻烦， Tetapi saudara sekalian, setan di level itu dia apes kalau ketemu anak Tuhan yang imannya agak lumayan. 他魔鬼只引诱用这些方法引诱信心很弱的信徒。 Tetapi kalau dia ketemu anak Tuhan yang berani sedikit tengking, demi nama Tuhan pergi kamu, apes dia saudara sekalian, dia diusir. 可是他如果见到神的仆人，那个很坚强信心的仆人，那魔鬼就跑走了。 Ya, tapi ada level lain yang lebih nyusahin, dia bisa mengganggu atau di dalam demonologi ada namanya demon insulted. Orang yang beriman dia tidak bisa dirasuk oleh setan. 可是更高的一步就是他们知道，因为信心高的人，魔鬼不容易引诱， Tapi bisa ganggu, bisa jawil-jawil dia. 可是用其他的方式来引诱他。 Ada jemaat mengatakan ketika dia diserang ya, itu keran di kamar mandi bisa buka sendiri. 他们会有说，当这些来的时候，突然间那个洗手间的门会自动开。 Padahal itu keran bagus dan baru. 可是呢，这东西是新的。 Dia mesti bangun, matiin dulu. 他就醒来那个喉咙头，他就把它关起来。 Tengah malam nyala lagi begitu. 三更半夜又在开水，又在流。 Ketika dia konseling, kita bilang kalau yang kayak gitu tinggal omelin. Jangan ganggu-ganggu, tolong matiin lagi ya, gua mau tidur. 就是说这样的时候，你就跟他讲，你不要再打扰我，我要睡觉。 So sekalian, tapi mungkin ada level yang lebih berbahaya adalah ketika dia menggoda Anda jatuh dalam dosa. 可是有比较严重的，就是当他引诱你，你真的犯罪。 So sekalian di dalam hal itu kita mesti berjaga-jaga di dalam Tuhan. 在这个情况上，我们也很谨慎。 Dan ketika berhadapan dengan yang beginian, saudara sekalian, Alkitab mengatakan kita perlu berpuasa. 当我们面临这一些的挑战、这些的征战的时候，我们需要禁食祷告。 Ketika kita berpuasa, kita akan lebih peka menghadapi dosa, cobaan godaan yang dilontarkan kepada kita maupun tipu muslihat yang diberikan kepada kita. 我们禁食祷告，我们比较敏感地面对一些魔鬼的引诱，还有其他黑暗的势力。 So sekalian, biarlah hal ini boleh menjadi sebuah semangat kita di dalam kita berdoa. 让我们这里成为我们鼓励我们在祷告的方法。 Saya tidak tahu sampai hari ini sudah berapa lama engkau tidak melatih disiplin rohani ini. 我不知道每个人你已经多少时候了没有操练这个属灵。 Tapi biarlah hari ini ketika kita belajar kembali dari firman Tuhan. 让今天我们重生的话语再一次来学习。 Dan ada ketika engkau merasa bahwa ada bagian dalam hidupmu yang engkau perlu bereskan bersama dengan Tuhan. 若你认为在你的一生、在你的生活里有一些事情，你必须让神帮助你来解决。 Atau mungkin ada bagian-bagian dalam diri kita yang lemah, yang tidak beriman, atau yang masih sering terganggu dengan godaan dan jatuh dalam dosa. 可能在你的生活里还有一部分，你无法面对。 So sekalian kita boleh mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. 弟兄姐妹们，你必须抽出时间来禁食祷告。 Dan nikmati sebuah hubungan yang indah di dalam relasimu dengan Bapa di surga. 那你可以尽力享受亲密与神的关系。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. 我们主啊，我们要你所赐给我们的话语，感谢你。 Kami berdoa Bapa, biarlah apa yang kami dengar hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kami. 让我们所听到的不是我们只有知识而已。 Bapa, berikan di dalam hati kami, hati yang sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. 所以你赐给我们一颗真心来相信你。 Dan kami boleh berlatih juga dalam kehidupan doa dan berpuasa. 所以我们可以操练自己来禁食祷告。 Di dalam latihan itu iman kami dikuatkan. 在这里操练当中，我们得到重新得力。 Di dalam latihan itu kami dibuat lebih peka dan lebih jelas mendengar suara Tuhan.
使我们更敏感的能听到神的声音。 Di dalam latihan itu kami boleh lebih waspada terhadap setiap godaan ataupun tipu muslihat iblis. 我们也更谨慎，能面对一切魔鬼的引诱。 Dan di dalam perjalanan kami bersama Tuhan, Engkau boleh mematahkan setiap belenggu dan kubu-kubu benteng musuh yang menyerang kami. 在我们与你同行的时候，你也是能够释放一切捆绑我们的问题。 Tuhan berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. 主，你赐福我们每一位在座的弟兄姊妹们。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati. 上帝赐福大家。